والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة وسلاما على حبيب المصطفى الرسول المجتبى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة لا ريب فيه أما بعد Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha barisan ahli jawatan kuasa yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh barisan ahli jawatan kuasa, para hadirin muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla merahmati pertemuan kita. Allah memberkati majlis kita, Allah mengampunkan dosa-dosa kita, Allah Ta'ala menutup segala aib dan kesalahan kita, dan kita pohon kepada Allah Azza wa Jalla pembersihan daripada sisinya, dan kita bermohon semoga Allah menjadikan jiwa dan hati kita mencintai segala kebaikan dan ketaatan dan membenci segala kemaksiatan, dan mudah-mudahan majlis kita pada pagi ini dihitung dan dikira sebagai taman daripada taman-taman syurga. Allahumma amin. Hadirin semua, insya-Allah taala kita akan sama-sama melihat dan merenung sambungan daripada perbincangan kita bersama daripada kitab ataupun tadabbur kita daripada suratul Qiyamah, yang mana kita berhenti. InsyaAllah kita akan baca bersama, mengambil keberkatan dan kebaikan ayat suci Al-Quran Al-Karim, iaitu kita ambil daripada ayat yang ketujuh. Tujuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ walau alqa ma'azirah. Sadaqallahul azim. Suratul Qiyamah. Sambungan kita insya-Allah pada ayat yang ke-7. Sebelum kita masuk daripada ayat itu, kita sama-sama meneliti ulangan sedikit makna daripada itu. Sebelum tu tuan-tuan, buku zikir tu siapa yang tak ada lagi, saya tengah cuba untuk buat cetakan baru saya punya sendiri. Pasal saya ni ambil kat Johor, jadi kadang-kadang lambat, susah. Saya sedang cuba untuk cetak ataupun cetakkan sendiri. Nanti insya-Allah cuma lambat sikitlah tuan-tuan, nak tunggu printing dan cetakkan tu. Tapi jadi senang sikitlah, kalau tidak nanti kita tertunggu-tunggu daripada Johor, daripada guru saya. Jadi macam agak lambat. InsyaAllah tuan-tuan doakan mudahkan cepat. Nanti kita boleh, yang tak dapat tu nanti boleh dapat dengan bentuk dan cetakan yang baru insyaAllah.
Satu. Yang keduanya, saya hari itu ada sebut nak bawakan air mineral untuk tuan-tuan. Tadi tak tersempat untuk bawa. InsyaAllah saya cuba bawa pada pertemuan akan datang, insyaAllah ta'ala. Baik, hadirin yang saya kasih sekalian, kita tengok bersama ayat yang ke-7. Sebelum masuk ayat ke-7, kita buat sekali lalu pembacaan ataupun tadabbur ringkas dan ringan daripada ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam. Allah Azza wa Jalla menyebut la uqsimu biyawmil qiyamah. La itu bukan maknanya tak, tetapi aku bersumpah dengan hari kiamat. Okey. Wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah demi jiwa yang ataupun nafsu yang lawamah. Dan kita dah sebut dah makna lawamah itu apa? Iaitu nafsu yang pada peringkat dia suka mencela dirinya sendiri. Dan itu adalah nafsu yang baik. Bukan nafsu yang baik, nafsu yang berada dalam perjalanan berubah kepada yang baik. Okey, apabila dia mencela dirinya dan mengkritik dirinya sendiri, maka itu baik. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Adakah seorang itu, iaitu orang kafir, ceritanya orang kafir, adakah seorang lelaki ataupun seorang manusia itu menyangka kami tidak boleh menghimpunkan kembali tulang-tulang mereka? Maksudnya apa? Kalau mereka dah mati, lalu dimakan oleh tanah, hancur, leburlah ataupun berkecailah segala tubuh badan mereka. Lalu seorang yang tidak beriman mengatakan, adakah mungkin kita yang telah hancur luluh ini, Allah boleh hidupkan kami balik dalam bentuknya yang asal? Sedangkan tulang, benda yang paling keras. Asas kita tulang, tulang. Maknanya tubuh kita ni tulang. Baru diselaputi oleh daging. Kemudian barulah ada bulu di atasnya. Jadi kita tulang. Maknanya kalau tulang itu boleh dikembalikan balik, maknanya daging mungkin boleh, bulu boleh. Maka dia kata, adakah mungkin tulang-tulang ini boleh didatangkan kembali dan dihimpunkan kembali? Jadi Quran sebut apa? Bala. Ya. Soalannya, adakah? Jawapannya, ya. Qadirina ala an nusawwiya banana. Bukan kamu meragui akan kebesaran dan kekuatannya untuk menjadikan tulang itu jadi balik semula. Tetapi dia itu mampu untuk kembalikan banana. Banana bukan banana. Banana, banan dalam bahasa Arab. Banan. Apa dia? Jari. Apa je? Menjadikan semula jari. Kenapa soalannya tanya tentang tulang, jawapannya jawab tentang jari? Faham tak? Soalannya tanya, adakah mampu untuk dikembalikan tulang? Kan soalannya begitu. Alan najma' izamah. Tapi saat menjawab, jawapannya bala qadirina ala an nusawwiya banana. Betul je? Kan? Saat jawapan itu datang dengan jari. Ya, tembak. Maksudnya bukan hanya tulang mampu dilakukan. Jari yang begitu halus, hujung jari itu, yang begitu halus dan kecil itu pun boleh Allah datangkan sebiji macam yang asal. Tetapi ulama ini mengatakan apa tuan? Bukan itu sahaja. Cop jari dengan urat-urat jarinya semuanya sama macam dulu. Maknanya yang lebih halus daripada itu pun boleh dikembalikan dalam keadaan yang sama. Itu lebih seni, lebih halus lagi. Itu pun boleh Allah datangkan sama keadaannya. Kamu meragui yang lebih besar daripada itu, maknanya yang lebih tak seni daripada itu, tulang je. Bukan tulang, dengan jari dan bentuk jari itu dikembalikan Allah dalam bentuk asalnya. Boleh. Okay? Jadi jangan kamu ragui tulang bolehkah hidup balik? Tak. Tetapi dia boleh lebih daripada itu. Jari yang halus dan seni urat-urat yang ada padanya, itu pun boleh dikembalikan kembali. Dan tuan-tuan dan kita semua tahu di dalam setiap jari manusia itu memiliki urat-urat yang tidak pernah sama. Maka kalau itu boleh didatangkan dalam bentuknya yang asal, maka apa lagi keraguan dia boleh mendatangkan yang lebih rendah daripada itu. Maka tuan-tuan, ini adalah cara berfikir orang-orang kafir
yang mereka selalu menggunakan logik akal mereka dan fizik dalam pengiraan mereka. Maka Allah Azza wa Jalla Allah mampu untuk menyamakan semua, mendatangkan kembali jari-jari mereka. Baik, tuan-tuan, Quran kata apa? Pun dah begitu, tuan-tuan, jawapannya bal yuridul insanu liyafjura amamah. Bahkan manusia itu selalu suka mendustai amamah. Amamah tu benar? Ingat tak kelas lepas? Amamah. Amamah maknanya apa? Amamah, yang di depan. Kan? Depan mak sini maknanya apa? Dan sesungguhnya manusia itu suka untuk mendustakan apa yang ada di depan mereka nanti daripada hari kiamat yang akan berlaku. Ini sifat manusia. Lawan sifat ini, tuan-tuan, apa dia? Sifat seorang mukmin itu, dia selalu meyakini akan datangnya hari kiamat sebagai hari pembalasan. Lawannya begitu. Maknanya semakin kuat dan semakin dalam dan semakin teguh keyakinan seorang itu dengan kedatangan hari kiamat, maka semakin jauh perbezaannya dengan orang kafir yang tidak mempercayai dan meyakini adanya hari kiamat. Amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Sambung lagi bentuk soalannya yang buruk. Apa dia tanya? Baik, kalau begitu kamu tanya, kami tak percaya kepada kiamat. Baik, bila datangnya hari kiamat? Tuan-tuan, semua soalan ini adalah soalan untuk apa? Soalan yang datang untuk memperlekeh, menafikan dan seperti meragukan pernyataan-pernyataan yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul. Hadirin semua, kita kena ambil satu pelajaran apa dalam bab tadabbur ini. Seandainya kita melihat ada beberapa ayat yang menunjukkan buruknya sifat orang kafir perangai itu, ambil lawan sifat itu. Faham tak? Iaitu kalau orang itu meragui kiamat, sifat mukmin dia mesti yakin ada kiamat. Kalau sifat keduanya dia tanyakan soalan untuk meragukan dan meremehkan, orang yang beriman menyerahkannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sifat. Sifat itu mesti kita berlawanan dengan sifat tersebut. Maka mudah-mudahan dengan perlawanan tersebut, maka kita semua akan dikurniakan oleh Allah Azza wa Jalla akan sifat yang benar bagi orang yang beriman. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Mereka pun bertanya tentang bilakah nanti berlakunya hari kiamat. Tuan-tuan, soalan ni pernah ditanya kepada Jibril alaihi salam. Dalam hadis yang panjang namanya hadis Jibril. Tapi soalan Nabi kepada Jibril bukan tanya ragu, tetapi tanya memang betul-betul nak tahu bila kiamat berlaku. Sebagai suatu persoalan. Tuan-tuan, apa jawab Jibril? Ingat tak hadis 40 kita yang dah khatam tu? Hari Khamis. Hadis nombor 2. Hadis 2 daripada hadis 40 Imam Nawawi. Sudah lupa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah ni. Hadis kedua daripada hadis 40 Imam Nawawi, namanya hadis Jibril. Saat Jibril datang kepada Nabi dan Jibril tanya soalan. Jibril tanya dekat Nabi soalan, 4 soalan, 5 soalan. Soalan pertama, apa itu iman? Apa itu Islam? Soalan kedua, apa itu iman? Soalan ketiga, apa itu ihsan? Soalan keempat, apa itu? Soalan keempat, bila berlakunya kiamat? Mata sa'ah, bila berlakunya kiamat? Soalan kelima, apa tanda kiamat? 5 soalan yang ditanya oleh Jibril alaihi salam. Daripada 5 soalan, 4 soalan ada jawapan, 1 soalan tak ada jawapan. Soalan yang tak ada jawapan adalah soalan bila tarikh berlakunya kiamat. Yang tu tak ada jawapan. 4 lagi soalan
ada jawapan. Tuan-tuan, dan Quran sendiri menjelaskan qul in anis sa'ata, Allah sebut dalam Quran apa dia? Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang kiamat, saat bilakah berlakunya? Tuan-tuan, maka katakanlah bahawa engkau hanya memberikan peringatan tentang itu dan kemungkinan saat waktu itu sudah semakin hampir kepada mereka. Dah tu je. Bila? Wallahu alam. Tarikhnya bila? Wallahu alam. Baik. Tetapi tandanya disebutkan supaya manusia mengambil iktibar dengan tanda-tanda tersebut. Baik. Yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Mereka orang-orang kafir bertanya untuk ingkar bilakah berlakunya saat kiamat yang dijanjikan kepada kami, bila berlakunya. Jadi kadang-kadang kita bila ada orang tersebut, kamu jangan buat macam ni nanti bala turun. Dia kata, mana balanya? Bila? Jangan. Inilah cara bertanya orang kafir kepada Nabi SAW. Tuan-tuan baca dalam surah Yasin. Apa Allah sebut dalam surah Yasin? Pengakhir surah Yasin. Muka surat terakhir surah Yasin. Bukan ayat akhir. Pengakhir. Sikit lagi. 3 ke 4 ayat ke atas. A'iza kunna idhaman wahiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim alladhi ja'alakum minasyajaril akhdari nara. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad, apakah tulang-tulang ini setelah dia hancur, halus, habis, dia boleh hidupkan kembali? Maka qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan, jawab kepada mereka yang boleh hidupkan balik tulang ini setelah hancur. Siapa yang ciptakan kali pertama dulu? Mahu tak? Dia kan dah hancur. Nak jadikan balik. Siapa yang mula-mula jadikan dulu? Itulah yang berkuasa untuk kembalikan balik. Jadi jangan kamu meragukan tentang keabsahan dan kebolehan bahawa tulang itu dikembalikan. Masuk ayat baru, tuan-tuan. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ. Okey, ayat ni pun sama macam hadis tadi, lebih kurang. Tak ada jawapan bila berlakunya kiamat, tetapi mendatangkan bentuk dan suasana kiamat bila berlaku nanti. Apa dia? فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ. Okey, maka apabila pemandangan manusia itu menjadi terbeliak. Maksudnya ini, tuan-tuan, orang itu pandangan matanya terkejut dengan keadaan dan suasana kiamat. Jadi matanya begitu, terbeliak besar. Apa yang berlaku ni? Tengok bukit tercabut, suasana menjadi gelap, orang terhuyung hayang, orang yang mengandung gugurkan kandungannya, orang yang menyusukan anak baling anaknya, orang ke sana dan ke sini terhuyung hayang, langit terpecah-pecah dan segala yang ada di atas itu jatuh ke bumi. Jadi manusia jadi terkenyang. Apa yang berlaku ini? Masa waktu itu dulu mereka mendustakan orang kafir, lalu mereka akan terkejut. Oh, inilah yang benar-benar berlaku. Bila, tuan-tuan? Nanti kita tengok dia punya tandanya yang telah kita bicarakan dalam beberapa pertemuan yang lalu. Fa-iza bariqal basar, saat mata mereka terbeliak melihat tanda daripada tanda-tanda yang pelik yang sedang berlaku pada dunia saat itu. Wa khasafal qamar, antara suasana kiamat yang berlaku juga nanti apa dia? Bulan hilang cahayanya. Sebab itu, tuan-tuan, gerhana bulan dipanggil sebagai salat sunat khusuf. Khusuf bulan. Kusuf matahari. Jadi gerhana bulan namanya khusuf. Salat sunat khusuf, iaitu salat sunat gerhana bulan. Kalau gerhana matahari, salat sunat kusuf, gerhana matahari. Hadirin semua, salat sunat gerhana bulan ataupun bulan bila berlakunya? Saat kita tengok bulan itu gelap ataupun hilang. Dia tinggal ring je, hujung je macam tu, gelap. Maka dinamakan bulan gerhana. Kan?
Tuan-tuan, tanda kiamat nanti. Apa yang akan berlaku? Khusuful qamar. Allah sebut, wa khasafal qamar. Kami akan padamkan cahaya bulan. Tuan-tuan, soalan saya, bulan bercahaya ke tak? Bulan keluarkan cahaya tak? Bismillah. Jawapannya tidak. Tetapi kenapa dipadamkan cahaya bulan? Maknanya orbit dan sistem pada astronomi pada waktu itu sudah lari daripada garisnya yang sebenar. Kan susunannya kan macam mana? Matahari, bulan, bumi bumi kat tengah. Bumi kat ujung macam mana? Mana dulu? Dah tak ingat dah, lama tinggal sains. Bumi kat tengah kan? Lepas tu ada bulan, lepas tu ada matahari. Jadi dia pantulkan dekat bulan yang di sini, bulan pantulkan kepada bumi, belah situlah malam. Yang direct dengan matahari itulah siang. Tetapi saat bulan dah tak kena, maknanya apa? Bulan tak dapat lagi pantulan cahaya matahari. Maknanya orbit dan sistem galaksi sudah kacau bilau. Apa je? Tak dengar. Cacat merbau. Sistem orbit sudah kacau bilau. Dan pada waktu itu bulan sudah tidak lagi mengeluarkan cahayanya yang dilihat oleh manusia. Tengok-tengok. Lebih menakutkan. Wajumi'asyamsu wal qamar. Dikatakan oleh para ahli sains, jarak di antara bumi dan bulan itu adalah 400,000 kilometer. 400,000 kilometer. Tak tahu nak kira macam mana je. Okay? Nak pusing macam mana tak tahu. Jaraknya jauh. Tetapi saat itu manusia tidak dapat melihat cahaya itu. Yang lebih menakutkan lagi, wajumi asyamsu wal qamar. Apabila dihimpunkan bulan dan matahari. Tuan-tuan, saya nak tanya dulu. Syamsun ni, matahari ni, muannas ke muzakkar? Yang belajar bahasa Arab lah. Muannas je ya? Yang muslimat? Mana isteri Haji Razak? Angkat tangan sikit. Mana isteri Haji Razak? Angkat tangan. Tak ada, tak datang. Jaga cucu. Muannas ke muzakkar makcik? Muannas. Kenapa jumi'a? Kalau muannas sepatutnya? Ayo. Panggil balik cikgu bahasa Arab. Majhul betul. Itu kan muzakkar fi'ilnya. Sekarang ni kalaulah syamsun itu muannas, kenapa fi'ilnya itu tak muannas? Kalau muannas jumi'at, kutibat, zahabat, kan? Tapi tak ada tak. Jadi jumi'a wa jumi'a syamsu wal qamar. Muzakkar jadinya. Maksudnya ayat itu fi'il muzakkar kan. Sedangkan asyamsu itu adalah muannas. Maka tuan-tuan tengok. Wajumi asyamsu wal qamar. Nanti dulu, okey. Pergi ke mana? Maka dikatakan boleh dua yang kita boleh mengandaikan. Yang pertama, yang dimaknakan dihimpunkan itu cahayanya, dau'us syams wa dau'ul qamar. Cahaya matahari, cahaya dau' tu muzakkar. Cahaya, okey? Maka dihimpunkan cahaya matahari dan bulan. Satu. Ataupun ulama ada ahli lughah mengatakan bahawa apabila bertembung dalam satu perkataan itu muzakkar dan muannas, muzakkar mendominasi. Jadi mesti digunakan muzakkarnya bukan muannas. Faham tak? Contoh, semua dalam majlis ini adalah campur laki dan perempuan. Dhamir yang akan digunakan adalah dhamir lelaki. Kan? Dhamir lelaki, Assalamualaikum. Kalau ada perempuan semua, Assalamualaikunna. Begitu kan? Tapi sebab laki perempuan, maka walaupun lelaki cuma seorang je, 200 orang perempuan, maka dhamir kata ganti nama yang digunakan adalah lelaki. Ianya mendominasi pada waktu itu. Hadirin yang saya kasihan, Allah Azza wa Jalla menyebut, wajumi asyamsu wal qamar. Pada saat itu, bulan dan matahari, dua-dua cahayanya dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Hilangkan cahayanya. Matahari itu yang punya terang besar, hilang cahayanya.
Bulan, confirm lah hilang cahayanya. Dan tafsir lain menyebutkan kedua-duanya didekatkan dan kedua-duanya dicampak, tuan-tuan, ke dalam api neraka ataupun dicampakkan ke bumi. Dan pada saat itu, tuan-tuan, berlakulah suatu peristiwa yang mengejutkan manusia, yang melihat alam ini sudah hilang segala keseimbangannya. Tuan-tuan, waktu itu berubahlah alam ini dengan suatu perubahan yang besar. Tuan-tuan, suasana itu takut. Kalau tuan-tuan rasa gempa bumi Sulawesi je pun dah menakutkan. Pegang pokok tu tak nak goyang, tak nak ni. Ini suasana matahari hilang, bulan hilang. Tuan-tuan, perasan tak paras air laut ni dia terkait dengan air pasang surut ni terkait dengan bulan. Kalau bulan dan matahari tak ada, habis tuan-tuan pada waktu itu. Dan semalam saya sempat baca satu catatan sains dalam Al-Quran. Beliau mengatakan apa? Setiap tahun rekahan muka bumi ini merekah antara benua-benua, tuan-tuan. Benua-benua kan, benua Asia ni apa semua. Rekahan itu berlaku 2 cm pada setiap tahun. Setiap tahun merekah 2 cm. Dan pada setiap tahun hujung daripada muka bumi ini akan ditenggelami air. Paling tidak berapa sentimeter naik. Sebabnya apa? Berlaku pencairan di kutub utara. Satu, tuan-tuan. Maka air turun ke bawah. Dan keduanya merendahnya bumi. Jadi maknanya apa? Permukaan bumi menjadi semakin kecil. Kawasan laut menjadi semakin besar dan luas. Besar dan luas. Jadi maknanya apa, tuan-tuan? Kronologi dan perjalanan kepada lenyap dan lumputnya penduduk di atas muka bumi ini akan berlaku. Okey, maksudnya macam mana pun kita kat bumi ni, tuan-tuan, ingat dia ada akhirnya. Okey, dan suasana pengakhiran itu suasana yang menakutkan dan suasana yang menggerunkan. Jadi kita mohon kepada Allah semoga saat itu kita tak adalah. Tak jumpalah zaman itu, mudah-mudahan, tuan-tuan. Kerana zaman itu, biar kita mati itu mati tengah duduk majlis ilmu tu mati dah, tak sempat jumpa kiamat, tuan-tuan. Okey, kerana suasana itu suasana yang menakutkan, suasana yang menggemparkan.